warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wala undwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Manhaj Aqidah Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita berpindah ke muka surat 314. Muka surat 314 dalam bab membangun dan menembok kuburan. Kata pengarang kitab, Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala berkata, saya suka jika kuburan tidak dibangunkan dan tidak disimin di tembok, kerana hal itu merupakan salah satu bentuk perhiasan dan kebanggaan kepada kuburan, padahal kematian bukanlah tempat untuk keduanya. Selain itu, saya tidak pernah melihat kuburan sahabat Muhajirin dan Ansar dibangun dan dihias. Seorang perawi mengatakan dari Tawus rahimallahu ta'ala bahawa Nabi SAW melarang membangun dan menghias kuburan. Saya menyaksikan sebagian penguasa meruntuhkan bangunan kuburan di Mekah, dan tidak ada seorang pun dari ulama yang mencela perbuatan penguasa tersebut. Imam Asy-Syafi'i berkata, saya juga tidak menyukai jika kuburan diinjak, diduduki atau dijadikan sandaran. Cerita kaum muslimin dan muslimat kalian membuat berbangunan di atas kuburan dan juga menembok kuburan. Al-Imam Syafi'i berpendapat dia tak suka perbuatan itu. Maksud membangunkan kubur iaitu didirikan bangunan di atas kubur. Kata Imam Syafi'i, aku tak suka perbuatan macam tu. Tetapi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak muridnya, mengatakan membina, membangunkan kubur, bangunan di atas kubur, hukum dia adalah haram. Nabi melarangnya. Dan itu sebab kata Al-Imam Syafi'i, aku tengok kuburan para sahabat Muhajirin dan Ansar tidak berbuat demikian. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah merobohkan bangunan yang didirikan di atas kuburan. Minta maaflah, semua itu mencangkupi belaka. Semua itu mencangkupi kubur siapa sekalipun, atau kubur raja pun tak boleh buat bangunan di atasnya. Faham tu? Kan selalunya kubur, lepas tu ada rumah dalamnya, itu pun tidak dibenarkan. Jadi baik. Okey ya. Sayyidina Ali merobohkannya. Lalu Imam Syafi'i juga berkata, saya juga tidak menyukai jika kuburan diinjak, ditijak. Sebagaimana satu hadis
yang diriwayat oleh Imam Ahmad rahimallahu taala, barang siapa yang duduk di atas kubur lebih baik dia duduk di atas berapi. Itu dia. Atau dijadikan sandaran. Kubur tu jadikan sandaran, tempat menyandar. Kan ada setengah orang kaum muslimat kalian, walaupun dia tak duduk di atas kubur, tapi tepi birah kubur tu dia duduk tak? Kan yang buat kotak dia kan. Itu pun kata aku tak suka jadikan sandaran benda macam tu. Baik. Okey ya. Sesudah itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan sanadnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku duduk di atas bara api sehingga pakaian dan kulitku terbakar, lebih aku sukai daripada aku duduk di atas kuburan seorang muslim. Ini maksud duduk atas kubur ni macam ni lah, kamu bukan tepi dia. Kan ini kubur, lalu diletak duduk di atas dia, atas tempat mayat tu lah. Itu dia. Sebab Abu Hurairah berkata, aku duduk di atas bara api sehingga pakaian dan kulitku terbakar, lebih aku suka daripada aku duduk di atas kuburan seorang muslim. Baik. Walaupun ada pendapat sebagian pada pandangan Imam Ahmad mengatakan duduk di atas kubur itu adalah makruhun. Ada pendapat dia kata begitu. Tapi yang penting Nabi larang. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang membencikan kuburan itu dibangun, dihias dan diduki telah ditunjukkan oleh sunnah. Yang sebagainya telah beliau sebutkan. Hadis ini menunjukkan betapa bencinya penguasa akan kemungkaran tersebut dengan cara meruntuhkan bangunan di atas kuburan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah merintahkan hal itu kepada Ali bin Abi Talib. Maka mana-mana kuburnya dirikan bangunan daripadanya, maka Nabi merintahkan Sayyidina Ali supaya merobohkannya. Kalau benda itu sekadar makruhun, tidaklah sampai peringkat perintah kaum muslimin. Itu sebabnya atas dasar itu memang hukumnya adalah haram. Kita nampaklah kalau orang bina sekarang ni, ada juga kadang-kadang ada setengah orang ni dia tak logik akal dia buat. Kadang-kadang dia letakkan payung di atas kuburan. Ada juga. Jadi kalau tuan-tuan pergi kota dan kubur dan kota tu, bukan payung, kadang-kadang botol susu pun letak dekat kubur tu. Selalunya kalau kubur kanak-kanak ni dia letak botol susu. Allahu Akbar. Jadi baik. Yalah, kita tak dapat nafi tentang kasih sayang seorang kepada anak dia, tapi jangan sampai peringkat sampai akal pun sudah bercanggah. Baik. Habis ya. Nanti orang bertanya, ya Ustaz, bagaimana kuburan Nabi dijadikan bangunan? Sedangkan Nabi sendiri suruh Sayyidina Ali meruntuhkannya. Kan kubur Nabi yang berdempet dengan Masjid Nabawi Madinah tu, nampak tak dia buat bangunan? Ya, sebagai pertandanya, yang nampak kubur hijau tu, itulah kubur baginda daripada bawah ni. Kenapa? Maka para alim ulama mengatakan kaum muslimin dan muslimat kalian, itu ada maslahatul lil ummah. Mereka kata itu untuk menjaga kebaikan umat. Kalaulah kubur Nabi tak buat dinding macam tu, nescaya orang pakat berebut habis. Tak boleh nak kawan. Betul tak betul? Ini pun kaum muslimin dah buat dinding dah. Dia buat dinding dah. Itu sebabnya kalau kita tengok kisah sebenarnya, dia kaum muslimin dan muslimat kalian, rumah Nabi kan kalau kita tengok dekat Madinah tu,
dia ada kaum muslimin dan muslimat kalian 3 pintu. Nampak garaman 3 pintu? Ini raudah. Lepas tu buat dinding 1 pintu. Lepas tu pintu tengah. Lepas pintu balik sana. Yang tengah tu yang kubur nabinya. Lebam itu. Yang balik kanan yang dekat raudah tu, itu kebijaksanaan ulama dulu menjarangkan sikit kubur nabi dengan masjid. Kalau tidak, diorang berdempek dekat kubur nabi tu. Maka itu dibuatkan satu ruang yang lain. Dan balik sana pun macam tu juga. Kalau tak dibuat begitu, dia kan dempek begitu. Tuan-tuan pergilah raudah masuk dekat kubur nabi tu, sepasal poleh tak pasal jagalah masalah itu. Dan itu pun kaum muslimin, itu pendapat Aisyah radhiyallahu anha, yang kubur nabi minta ditanamkan, dikebomingkan. Itu pendapat Aisyah. Kalikutnya memang para sahabat setengah daripada mereka nak menyimpankan jasad yang mulia itu di Baqi'. Pada peringkat asalnya di Baqi'. Tapi Aisyah membantah. Dia tak setuju buat di Baqi'. Sebab kalau sekiranya buat di Baqi', nasib orang kapal kurumun di Baqi'. Itu sebab dibuatkan dekat Masjid Madinah. Tapi sekarang ni kan maslahatul ummah, terpaksa dibuatkan dinding dan sebagainya. Kalau tidak, kaum muslimin orang panjat kuat tak pun ada. Itu dimaafkanlah. Dimaafkan. Itu dia. Okey ya. Itu dia. Siapa yang menurut sejarah, bukan sekadar kubur Nabi itu dibuatkan dinding dan rumah, bahkan kubur Nabi itu dikonkret sampai ke bawah. Kubur Nabi itu dikonkret sampai ke bawah. Sebagaimana disebut dalam tahun berapa kurun yang ke-19 yang lepas, di zaman pemerintahan Muhammad Zanki. Zaman pemerintahan Muhammad Zanki, dia yang mengkonkretkan kubur Nabi itu setelah mana ada 3 orang Yahudi daripada Maghribi yang datang untuk mengambil jasad Rasulullah, lalu digalikan lubang. Maka dapati mereka adalah Yahudi. Lalu Sultan Muhammad Zanki membunuh mereka. Lalu lepas tu boleh dikonkretkan. Itu untuk masalah lah. Baik. Sampai peringkat pada 3 tahun yang lepas, baru lagi ada orang yang mati di atas kubur hijau. Tali sudah dihumban, tali sudah dijatuhkan di kubur Nabi. Akhirnya dia mati di atas, dia terspik. Itu kamu je. Kalau tidak dibuat macam tu, jadi bagaimana umat ni akan berebut? Masuk raudah pun berebut dah, entah lagi kubur Nabi. Itu satu benda kebijaksanaan pemikiran lah. Baik. Habis ya. Dan begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ketika itu baik dengan pemerintah Saudi ketika itu, mengarahkan juga pendapatnya supaya mana-mana kubur diruntuhkan. Dan sampai peringkat kaum muslimin dan muslimat kalian, Masjid Quba yang dibina pun suruh diruntuhkan. Muhammad bin Wahab ni suruh Masjid Quba tiba diruntuhkan, buat masjid baru. Dan tangga-tangga Masjid Quba itu dibuang. Ini masalah tuli ummah. Tuan-tuan masih pergi dulu pun sampai orang pergi Masjid Quba tu, dia orang cium tangga Masjid Quba tu tak? Dia cium tangga Masjid Quba tu. Lepas tu nak berundur pula dah, dia tak berundur jalan, dia berundur berjalan ke belakang. Itu khurafat. Bila khurafat, nak hilangkan khurafat itu, maka pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, runtuhkan Masjid Quba tu, sebagian daripadanya buat baru. Maka itu orang pakat marah tu. Orang pakat marah. Orang marahlah orang masjid. Bukan tak nak buat peninggalan sejarah, tetapi kalau buat peninggalan sejarah sampai akidah orang, sampai perkara khurafat, mana lebih baik? Runtuh peninggalan sejarah atau biarkan orang dalam keadaan khurafat? Itu pandangannya. Lalu orang tak suka tindakan
Muhammad Abdul Wahab dengan pemerintah juga tu, itu yang timbul sikit tu. Timbullah gelaran-gelaran yang dikatakan Wahabi dan sebagainya. Sedangkan kalau nak ikut Wahabi ini, dia bukan mazhab. Dia bukan mazhab kaum muslimin. Dia cuma gerakan saja, satu gerakan. Tetapi alirannya, mazhabnya banyak mirip kepada pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Baik, habis. Dan seterusnya mendirikan masjid di atas kuburan. Banyaklah mendirikan masjid di atas kuburan. Tapi tak logik. Lebih baik kita kata buat kubur dalam masjid, itu lebih baik. Mendirikan masjid di atas kubur tu ialah bahasa dia lah, tapi maksudnya ialah dalam kubur tu ada masjid. Dalam masjid tu ada kubur. Tersasul pula kaum muslimin. Banyaklah. Sekarang ni dia ada dua pembahasan. Yang pertama, kuasaan masjid ada kubur. Yang kedua pula, dalam masjid tu ada kubur. Dua benda tu Al-Imam Syaukani membahaskannya. Pertama kan ini kuasa masjid. Dalam kuasa masjid tu ada kubur, kadang-kadang sekelilingnya. Yang kedua pula ialah dalam masjid tu ada kubur. Baik, cuba tengok dulu. Kata pengarang kitab, masalah ini merupakan masalah yang paling besar yang telah menimpa umat Islam. Di masa ini banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan dan dibangun juga kubah-kubah di atasnya. Bahkan tidak sedikit kuburan yang ditinggikan dan dibangun dengan hiasan yang ketinggiannya melebihi tinggi tubuh manusia, serta dihiaskan dengan hiasan yang mewah. Sementara itu orang-orang datang mengunjungi untuk mencari barakah, berdoa memohon kepada penghuninya, menyembelih binatang dan memohon syafaat serta kesembuhan dari mereka. Itulah fatwa yang kita dapati dari kebanyakan negeri Islam di zaman sekarang. Itulah fakta, bukan fatwa, yang kita dapati dari kebanyakan negeri Islam di zaman sekarang, yang bisa kita dapati di mana-mana. Kami kira kami tak perlu membuktikan kenyataan ini. Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Marilah kita semak penuturan orang yang menyaksikan fenomena ini secara langsung dan sejauh manakah kaum muslimin telah mencapai bid'ah dan kesyirikan ini. Baik, kita cuba tengok. Asy-Syukairi rahimallahu ta'ala berkata, membuat kubah di atas kubur, para syekh membangun sebuah bangunan seperti peti di atasnya, memberi kain berwarna merah atau hijau yang harganya mahal, menghiasi dengan emas dan perak, menggantungkan lampu di atasnya, menghiasi temboknya dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan mencantumkan nama penghuninya yang dilengkapi dengan baik-baik syair untuk mengenangkan jenazah, maka semua itu tidak diragukan lagi akan mengundang murka Allah dan laknatnya yang keras atas umat ini serta diusirnya dari rahmatnya. Jelas sekali bahawa ini adalah dosa terbesar dan kemusyiatan terkeji dalam Islam, namun disangka oleh orang bodoh sebagai takarrub, pendekatan diri, iaitu ibadat kepada Allah Azza wa Jalla yang paling agung. Kepada mereka itu aku bicara. Untuk mereka aku menulis hakikat din yang hanif, agama yang lurus dan mudah. Aku menyeru kepada mereka yang sesat dan hatinya telah ditutupi sehingga lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, memilih azab daripada ampunan, menggantikan syurga yang luhur dengan neraka yang membara, serta redha Allah dengan murkanya. Aku harus mengatakan, aku harus menulis dan aku harus menyeru tanpa bosan
naknya mereka kembali dan bertaubat kepada Allah, kembali meyakini bahawa Allah lah yang menghidupkan bumi yang telah mati, Allah lah yang membangkitkan orang dari kubur, dan dialah yang berkuasa menghidupkan kita setelah kita mati. Mari kita kibarkan bendera Islam tinggi-tinggi supaya dapat kembali pada kerjaan kita dahulu. Ini kata siapa? Kata Imam Al-Sukairi. Dia tulis, kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam bicara kitab As-Sunan Al-Mutada'at oleh Muhammad Abdul Salam Al-Khidr. Baik, dia tulis kaum dalam masalah ini, dia kata dia kena tulis juga walaupun dalam keadaan bosan ke tak bosan, dia tulis. Jadi memang itu dilarang lah. Memang sungguh dilarang. Baik, okey. Ada pendapat ya, kalau tuan-tuan rujuk semula kitab Lina Autar dah disebut, pendapat yang paling masyhur, bagaimana kalau sekiranya dalam kawasan kubur tu ada kubur, ini kawasan masjid, maka di tepi masjid tu ada kubur. Masjid macam ni, masjid ni lepas tepi tu ada kubur, bagaimana sembahyang di masjid itu? Imam Asy-Syafi'i mengatakan sembahyang di masjid itu adalah makruhun, sah tapi makruh. Bagi pandangan Imam Ahmad radhiyallahu taala, sah sembahyangnya tapi berdosa, haram. Kalau masjid tu, ni masjid tapi di sekitar kawasan masjid tak ada kubur, pandangan Imam Syafi'i sah sembahyang tapi makruhun. Imam Ahmad punya pandangan sah sembahyang tapi haramun. Maksud dia sembahyang itu sah sembahyang tapi dia boleh dosa. Dikalaulah di dalam masjid tu ada kubur, tadi sekeliling tau, tadi sekeliling, tapi dalam masjid tu ada kubur, bagi pendapat Imam Syafi'i, mana-mana masjid yang di dalamnya ada kubur, sembahyang dia sah tapi adalah haram. Dia tukar betul gitu. Kalau sekiranya ini masjid, tapi dalam masjid itu tak ada kubur, cuma sekeliling sekeliling masjid ada kubur, Imam Syafi'i ini ada dua pendapat dalam masalah ni. Dia kata kalau sekiranya tidak ada kubur dalam masjid, sekeliling masjid tak ada kubur, sembahyang masjid itu hukum dia sah tapi makruhun. Tapi kalaulah kubur tu ada dalam masjid, orang sembahyang juga dalam kubur itu, dalam masjid itu, hukum dia sah tapi adalah haram, dosa. Imam Ahmad pula meriwayatkan daripadanya, kalau sembahyang di masjid yang di masjid tu ada kubur, sembahyang itu adalah hukum dia sah tapi haram. Tapi kalau dalam masjid tu ada kubur, hukum dia tidak sah sembahyang dia, dan hukum dia adalah haram. Sampai peringkat itu kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi baik. Okey. Kini kami hadirkan kepada sidang pembaca berapa dalil diharamkan membangun masjid di atas kuburan, di antaranya. Itu orang fikir pula, ya ustaz, mana pula nak bina masjid atas kubur? Dia masuk dia kaum muslimin, bina masjid dalamnya ada kubur. Jadi yang pertama, adik Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan sebuah gereja yang disaksikan di tanah Habsyah, serta apa yang dilihatnya pada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, ulaika qaumun iza mata fihimul abdu salih banau ala qabrihi masjidah wa sawwaru fihi dzalika suwar ulaika syirarul khalqi indallahi. Baik, maksudnya mereka itu adalah satu kaum yang apabila ada orang soleh dari mereka meninggal,
Mereka membangun masjid di atas kuburnya dan membuat patung-patung di dalamnya. Gambar-gambar Tok Syekh dia. Mereka itulah seburuk makhluk di sisi Allah. Dua benda lah perbuatan dia. Yang pertama, bila mati orang soleh, maka dia buat masjid atasnya. Lepas tu buat gambar orang soleh juga. Maka itulah kata Nabi, seburuk-buruk makhluk Allah. Nampak tak larangannya? Baik. Ingat tak kaum muslimin, satu kisah yang paling popular dalam sejarah. Masa nak membina Masjid Madinah tu, yang ada sekarang ini, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, Nabi minta pendapat para sahabat. Setelah mana Masjid Quba dibina, lepas tu nak bina Masjid Madinah. Jadi Nabi tanya pandangan para sahabat, di manakah kita nak apa? Nak buat Masjid Madinah ni? Nak buat di mana? Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, macam-macam pendapatlah diberikan oleh para sahabat. Lalu Nabi meraihkan pendapat para sahabat itu dengan kata Nabi, nak menentukan Masjid Madinah ni, aku berpandu kepada unta aku. Susah juga kan nak ambil pendapat tu. Apa kata yang lain? Nabi kata, aku berpandu kepada unta aku. Di mana unta aku berjalan dan dia singgah, situlah tempat kita bina Masjid Madinah ni. Maka unta pun berjalan, kaum muslimin dan muslimat jalan-jalan. Maka berhentilah di tempat yang sekarang ini Masjid Madinah dibina, tetapi di situ ada berapa buah kubur. Yang pastinya ada 2 buah, tapi ada yang lain yang diwakafkan tanah itu. Dan kena pula dekat kubur dan di tempat itu juga banyaknya pokok gharqad. Pokok gharqad. Unta ni berjalan, kaum muslim-muslimat kalian, maka Nabi kata, aku pandai pada unta aku ni lah. Kalau dia berhenti si tempatnya, maka akhir Nabi berhenti tempat yang diasaskan kan ni, dia adalah 2 buah kubur. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Fiqh Sirah yang dikarang oleh Sa'id Ramadan Al-Buti, ada sebut. Dan begitu Ibnu Qayyim pun ada sebut bicara dalam masalah ni. Dan kena pula ada 3 fakta yang unta tu, kita kata unta lah sebab unta tu kan pilih tempat tapak masjid tu. Ada 3 fakta yang boleh ambil. Yang pertama, unta terberhenti di tanah yang diwakafkan untuk buat masjid ni, tetapi di situ ada kubur. Pertama. Yang kedua, di sebelah Masjid Madinah tu banyak tumbuhan pokok yang dipanggil gharqad. Itu sebabnya dipanggilkan kubur Baqi' Al-Gharqad. Pernah dengar nama tu? Kau dengar Baqi' ya? Kita dengar Baqi'-nya, tapi nama dia Baqi' Al-Gharqad. Gharqad ni, siapa tak? Gharqad ni ialah pokok yang menjadi pokok Yahudi. Dia banyak tumbuh di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah tempat yang dipilih oleh unta itu, dia berdekatan dengan tempat Suq Tamar. Suq Tamar. Suq Tamar ni maksud dia ialah pasar tamar. Pasar tamar. Jadi sekarang ini menjadi perbincangan alim ulama, kenapa 3 benda itu ada? Kenapa 3 benda itu ada? Apa fakta dan apa hikmah dia? Itu sebab kaum muslimin, itu unta ni pun dia mengajar manusia juga ya. Unta ni mengajar manusia. Yang pertama diambilkan istilah ini oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama, apabila nak mendirikan masjid ni dekat dengan Suq Tamar. Suq Tamar ni maksud dia pasar tamar. Pasar tamar ni tempat orang yang mudah berhimpun, tempat orang yang berhimpun ramai. Jadi di sini pengajarannya, unta ni ajar orang diri masjid
biarlah diri masjid tempat orang yang ramai berkumpul. Betul tak betul? Unta sampai ajuk kita malu gitu. Tu sebab unta singgah situ. Sebab suk tamah ni orang ramai berkumpul. Jadi nak ajar biar banner masjid ni tempat orang mudah berkumpul ramai, itu tempatnya. Ini dak diri masjid nun ceruk utama ni tahu. Nak masjid wilayah persekutuan. Allahu akbar. Betul tak? Tengok dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pokok warqat. Situ tempat tumbuh pokok yang subur. Itu dikatakan baqi' warqat. Jadi akhirnya kaum muslimin, pokok warqat itu ditebang. Ditebang. Sebab pokok warqat ni pokok Yahudi yang terkenal apabila dia sembunyi. Yahudi sembunyi belakang pokok warqat ni. Pokok warqat tu dia senyap, dia tak kata benda. Kalau sembunyi dia balik pokok lain bercakap, orang Islam, orang hamba Allah ni Yahudi di belakangku, mari bunuh dia. Tapi bila duduk pokok warqat tu, pokok warqat pun senyap dia pokok Yahudi. Baik. Macam mana pokoknya ustaz? Sudah, kaum muslimin dan muslimat kelak. Pokok ni banyaklah perbincangan ahli ulama kaum muslimin. Ada orang kata pokok warqat ni macam pokok Krismis tu. Ada kata macam pokok ru. Ada kata pokok berduri. Macam itulah rupa dia. Baiklah. Okey. Yang ketiga pula, kaum muslimin dan muslimat kalian, bagaimana pula yang masjid di Madinah tu yang diwakafkan tanahnya oleh dua orang anak yatim, mewakafkan tanah tersebut, kaum muslimat, ada kubur. Maka Nabi SAW meminta para sahabat memindahkan mayat itu ke tempat yang lain. Maka tidak didirikan masjid di situ, di mana ada kuburnya, kubur tu dipindah tempat lain, baru dibina masjid. Sampai peringkat macam tu yang Nabi ajar. Ini dia. Baik. Okey. Ini pula kamu nampak dia orang soleh mati tanam dekat masjid. Allah, apa kena mengena ya dah? Itulah zaman dulu, betul? Jadi okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari Aisyah juga ujarnya, Nabi SAW bersabda saat sakit yang menyebabkan kematian baginda, tuturnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur para nabinya sebagai masjid. Apa dia? Laknat Allah Ta'ala kepada orang Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur nabi dia sebagai masjid. Itu satu dalil lah kaum muslimin yang berlagi dalam kubur, dalam masjid itu adanya kubur, tempat wasmayan dan sebagainya. Okey. Sedangkan ada hadis yang lain, Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur dan jangan jadikan kubur sebagai masjid. Apa maksud dia? Dua hadis itu hadis yang berbentuk dua-dua berbentuk larangan tapi berlawanan. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Satu kan? Dan jangan jadikan kubur sebagai masjid. Apa maksud dia? Maksud dia kaum muslimin, mana-mana rumah yang tidak didirikan amal soleh, solat sunat ke, zikir ke, bacaan Quran ke, rumah tu tak didirikan, tak diamalkan begitu, itu rumah tu macam kubur. Macam kubur. Sebab yang hadis yang kedua pula yang bersambungan, jangan jadikan kubur sebagai masjid. Sebab apa? Masjid tempat beribadat, sama ada merupakan kamu zikir dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Jangan jadikan kubur itu sebagai masjid. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kenapa kita tengok masjid itulah tempat orang zikir, tempat baca Quran dia. Itu sebab walaupun begitu keadaannya,
tak dapat nanti. Al-Imam Ar-Rifa'i ada sebut mengatakan bagi dia boleh baca Quran dekat kubur. Dia kata boleh, tapi dia tak ada sandaran yang dibuatnya. Jadi kita kena ambil dalil yang umum. Dalil umum apa dia? Apa yang Nabi kata jangan jadikan kubur sebagai masjid, tempat ibadat. Jadi kita tengok kaedah hadis. Bila Nabi SAW pergi ke kubur, apa Nabi buat? Nabi ada ziarah kubur tak? Ada. Apa Nabi buat? Baik. Nabi buat kaum muslimin datang kubur, lain tak bukan mengingatkan kematian dan doa kepada orang ahli kubur. Tu je kaum muslimin dan muslimat kalian. Tak ada pun Nabi nak baca Quran di atas kubur. Datang pun Nabi berdoa saja. Itu saja kaum muslimin. Sebagaimana satu hadis diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ada seorang perempuan, dia ni adalah hamba, dipanggilkan jariyah, yang kulit dia hitam. Itu dia. Lalu dia ni kaum muslimin dan muslimat banyaklah nak kisah cerita hadis ni orang ambil. Sampai Rasulullah SAW dirikan untuk perempuan ni satu bilik dalam masjid. Didirikan satu bilik untuk masjid. Dan perempuan ni dia merupakan pencuci masjid Madinah lah, tapi dia seorang hamba, didirikan satu bilik dalam masjid. Duduk situ. Atas dasar ni lah ada ulama kata perempuan tu bilik dia dalam masjid, kalau dia haid, sedangkan dalam masjid kan perempuan tu Nabi dirikan rumah dia, bilik dia satu bilik dalam masjid. Jadi kalau perempuan tu haid, kalau katakan orang haid tak ada dalam masjid, bagaimana orang perempuan tu? Tu ada ustaz ulama mengatakan maka boleh walaupun perempuan tu dalam keadaan haid, dia boleh duduk dalam masjid. Ada pendapat yang mengatakan itu berpandu pada hadis ini. Tapi tinggalkan dulu, kita bicara kubur ni selesai lagi. Lepas tu perempuan tu mati. Bila mati, dan riwayat beberapa hari Nabi tak melihat dia. Ada kata para ulama mensyarahkan hadis ini 3 hari. 3 hari. Lepas tu akhirnya bila Nabi perasan yang perempuan itu tak ada cuci masjid dah, maka akhirnya Nabi tanya kepada Anas, aina jariyatu, mana dia perempuan yang cuci masjid ni yang tak nampak kita hamba perempuan ni? Kata Anas, kada matat, dia dah mati. Dia dah mati. Apabila dah mati kaum muslimin dan muslimat kalian, lalu Nabi marah ke Anas, kenapa kamu tak beritahu aku yang dia dah mati? Dia. Lalu Nabi kata, kalau sekiranya ada golongan syarif di kalangan kamu, golongan syarif ni orang mulia lah, orang pandang mulia. Kalau orang mulia, pandangan kamu mati, kamu kabur kat aku. Tapi kalau nampak orang yang lemah, tak ada kemuliaan pandangan kamu, tak dicerita pada Nabi, maka Nabi kata, tunjukkan aku di mana kuburnya. Lalu kaum muslimin dan muslimat kalian, maka ditunjukkan kubur itu kepada Nabi SAW. Maka dalam riwayat ini ada sebut maka Nabi solat ke atasnya. Jadi dibuat solat ni pula, kalimah solat tu jadi khilaf ulama. Adakah solat di sini solat jenazah ataupun solat di situ Nabi berdoa? Sebab solat ni makna doa juga. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dia lebih menekankan bahawa Nabi solat ghaib kepada jenazah tersebut. Ini pendapat Imam Bukhari. Atas dasar itu, cuma boleh di atas kubur ni, boleh di kawasan kubur ni kita solat solatul jenazah tu boleh. Yang lain tak boleh. Nak buat sunat-sunat tak boleh atas kubur. Jadi jadi kalau musyrik itu tak boleh. Jadi dalam riwayat pula lain kata Nabi doa saja. Lepas Nabi berdoa, lepas tu Nabi berkata,
Tadi kuburnya ni gelak gelemak, Nabi kata. Gelak gelemak. Sekarang ini Allah Ta'ala dia terangkan kubur disebabkan bisalati ana. Ada kata bisalati ada dengan sebab bisalati. Solat di situ adakah di doa ataupun di semayang? Kalau di kalimah Bukhari kata semayang. Ulama kata lain, itu adalah doa. Betul. Walaupun begitu keadaannya, ada tak Nabi buat satu perkara yang lain? Kalau ikut Syekh Sabiq ilmallahu ta'ala kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ambil satu tindakan Nabi buat. Itu perbuatan yang buat itu boleh bagi orang yang dia tak solat jenazah. Tak solat jenazah, tak sempat, walaupun jenazah dah semayang, boleh semayang ke atasnya. Baik. Dalam riwayat hadis lain selama sebulan. Pernah ada satu riwayat dapat tahu sebulan baru orang tahu jenazah tu dah meninggal dunia. Sebulan orang lain dah semayang dah, dia seorang tak sahabat semayang lagi, maka sebulan nanti semayangkan juga. Lalu itu kata peringkat jumhur ulama. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata tak dikira lah, kalau setahun pun dia berasa dia tak semayang, boleh semayang lagi. Itu kata Ibnu Qayyim lah. Itu amat jauh pendapat itu, tapi tak ada nas yang menentukan berapa lama. Boleh faham tu? Jadi Nabi kata tadi mayat dia gelak gelemat, sekarang ni sudah terang disebabkan doa aku padanya. Jadi itu saja yang Nabi buat. Dia buat. Sebabnya kalau takut dibacakan Quran dan sebagainya, takut termasuk dalam hadis jangan jadikan kubur sebagai masjid. Jadi kalau sekiranya bacaan Quran itu baik di kubur, nescaya Nabi dan para sahabat buat. Sebabnya kaum muslimin dan muslimat kan, sebagaimana kata Al-Imam Dailami. Imam Dailami ni surah ulama hadis juga. Dia kata kalau sekiranya benda tu baik, nescaya orang sebelum kita mereka akan buat. In kana khairan lepas ada sabakuna. Kadang-kadang benda tu baik, nescaya orang dulu akan buat. Itu dia. Jadi itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, itu dia. Jadi yang Nabi datang untuk doa saja. Jadi atas dasar inilah kaum muslimin dan muslimat kan Allah Ta'ala laknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai itu tempat solat, itu tempat sebagainya. Dan kita ambil hadis tadi yang melengkapi dan antara satu sama lain, bahawa jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Tak ada amalan apa jangan jadi kuburkan sebagai makan masjid. Baik. Aisyah berkata, jika tidak kerana itu, nescaya kuburan baginda dinampakkan, tapi baginda takut kuburan itu dijadikan dengan masjid. Itu sebabnya kubur Nabi ni kalau ditakut, nescaya dinampakkan. Maksudnya kamu dibiarkan begitu, kan? Maka Aisyah tu yang Aisyah suruh tutup tu. Kalau tidak dinampakkan, maksud tak ada dinding lah kubur Nabi tu. Dia ni nampak macam-macam orang boleh buat kan. Dulu kaum muslimin kerajaan Saudi letak 3 lubang. Ada orang masuk tangan dia lambai begitu dah. Tu banyak benda lah yang perlu diperbetulkan lagi. Baik, habis ya. Itu di antaranya. Okey. Jadi datang untuk jarah, lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian untuk doa. Itulah perbuatan Nabi. Adakah ustaz baca Quran ke tidak? Jadi walaupun ada pendapat dari Imam Rafi'i kata boleh dan sebagainya kaum muslimin, tetapi itu sekadar pendapat. Tapi kalau kita tengok Nabi tak buat. Jadi ada orang kata janganlah kalau sebut Nabi tak buat semua orang buat, tak betul belaka. Lah kaum muslimin dan muslimat kalau benda tu baik, nescaya Nabi buat. Itu jawapan dia. Okey. Yang ketiga, insya-Allah kita sambung. Saya nak tunjuk satu perkara kaum muslimin. Satu perkara ya. Masa kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ni dia kata, aku mengiring jenazah bersama dengan Nabi apabila kematian seorang lelaki di kalangan kaum Ansar.
kami iring jenazah. Apabila sampai di kuburan yang lahak sudah disediakan, tengok ya, lepas tu diletakkan jenazah itu di kaki kubur. Bila sampai jenazah tu letak di kaki kubur. Macam ni kepala kubur, ni kaki kubur, letak di situ. Lepas tu Nabi pun duduk, orang ramai pun duduk. Lalu Nabi ambil seranting kayu, Nabi cucuk ke tanah. Lepas tu Nabi pun berceramah, Nabi pun ceritalah kaum muslim. Lepas habis cerita tu macam-macam, kerana nak cerita panjang lah hadis ni. Nabi cerita bagaimana nyawa dia cabut, bagaimana cerita dalam kubur sebagai taman-taman syurga, kerana jadi gaun daripada gaun neraka. Lepas tu lepas Nabi kata begitu, maka mayat pun jenazah pun masuk ke dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, kaum muslimin, diratakan tanah dan ditinggikan sedikit macam batas. Maka Nabi kata, bangun, bangun, bangun. Nabi suruh bangun. Berdoalah bagi dia supaya dapat qaulus sabit. Nabi kata, sebagaimana Quran kata, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit. Dan Allah Ta'ala menetapkan bagi orang beriman itu biqauli sabit, perkataan sabit. Ulama kata pada sabit ini la ilaha illallah, dan ada ulama kata pada sabit ni soalan malaikat dia jawab. Maka Nabi kata bangun, doalah untuk dia. Maka lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, maka barulah diminta sebagaimana hadis daripada Amr bin As, minta ahli keluarga dia tinggal sekejap. Setelah orang mana balik, tunggu selama unta dia sembelih dan dibagikan dagingnya. Duduk situ. Jadi tak ada pun Nabi buat lain, cuma Nabi doa saja. Jadi kalau sekiranya tak tahulah kalau kita buat, adakah kita mengatakan cara kita lebih baik pada Nabi? Kalau cara kita lebih baik pada Nabi, berat tu kaum muslimin dan muslimat akan itu membabitkan bawa akidah. Boleh faham itu? Wallahu a'lam. Okey? Doa. Jadi Nabi dalam hadis ni kaum muslimin dan muslimat kalian suruh orang ramai berdoa sendiri-sendiri lah. Bangun pakat doa sendiri. Itu yang Nabi suruh lah. Cuma adakah boleh ketika tu yang lain berdoa, yang lain mengaminkannya? Kaum muslimin dan muslimat kalian, ini banyaklah pembahasan ahli ulama'nya. Tapi ada pendapat yang kata membolehkannya. Tapi yang Nabi kata berdoalah kamu kalian. Kalian ni umum lah. Masing-masing berdoa berdiri minta supaya kaum sabit dalam keadaan berdiri. Angkat tangan kan? Ya, angkat tangan lah. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada orang kata dalam internet ni banyak sangat, walaupun Nabi tak buat, tak semestinya cara kita buat ni salah. Cuba tanya balik, kalau tak salah, adakah cara kamu lebih baik dengan cara Nabi? Situ tak boleh nak jawab. Memang tak boleh nak jawab. Kalau dia kata baik, na'udzubillah, boleh rosak akidah dia. Imam tu? Wallahu a'lam. Kalau ada kubur di dalam kawasan masjid, Ya. Simpang 3 tu saya dengar ceritanya bukan di masjid, dalam masjid katanya. Sepatutnya kena pindah tu. Tapi kata mereka pula, ini ala qil wakil, dulunya memang dalam masjid, tapi bila dia buatkan masjid baru ni, dia buatkan di depan sikit. Depan ke sikit. Imam Abu Hanifah kata, kalau kubur di depan tu tidak ada dinding, hukum dia haram sembahyang. Imam Abu Hanifah kata, kalau misalnya depan kubur tu ada kiblat, itu jadi di depan kiblat tu ada kubur, kalau tidak dibuatkan dinding, hukum dia haram. Jadi sekarang ni mereka buat dinding ke tak, wallahu alam lah. Dulu kata dalam masjid, lepas tu buatnya dibuat di luar pula. Itu dia. Kalau lebih elok itu lebih bagus. Jadi dia.
Tapi saya katakan pandang Imam Syafi'i tadi, dia mengatakan bahawa sesungguhnya kalau sekeliling itu ada ukur dia makruh pun. Semain itu ada sah dia makruh. Tapi Imam Lipah kata kalau tak ada dinding itu tak haram. Tolak dia. Itu kena bicara sungguhlah kaum muslimin dan muslimat, kan jangan buat pandai-pandai begitu je. Habis. Hujahnya banyak hadis yang kita bacalah. Kalau masjid hang tua tu dekat Pudu tu memang kubur dia dalam masjid pun. Tapi di semin habis. Itu memang tak boleh mayang. InsyaAllah kita sambung dalil yang lain.